tingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara. Berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu.
balik dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 yang telah discharge daripada ward adalah sebanyak 6,470 kes, iaitu bersamaan dengan 82.14% daripada keseluruhan kes. Sehingga 2 Jun 2020, jam 12 tengah hari, terdapat 20 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah 7,877 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 1,262 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 20 kes baru yang dilaporkan hari ini, 15 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan daripada luar negara. Oleh itu, daripada 5 kes penularan di dalam negara, 3 kes adalah bukan warga negara dan 2 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Iaitu 1 kes saringan di Terminal Feri Labuan yang melibatkan pengamatan pulang daripada Freeport Sabah dan 1 kes lagi warga negara Malaysia di dalam kluster pedas di Negeri Sembilan. Sehingga kini seramai 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan Rampi dan daripada jumlah tersebut 2 kes membutuhkan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.46% daripada jumlah keseluruhan kes. Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, terdapat 1 kluster baru di sebuah pangsa puri di Ceras, Kuala Lumpur. Kes pertama kluster ini telah dikenal pasti daripada saringan Tajam Pusat Tafiz yang telah dijalankan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Walau bagaimanapun, melalui penyiasatan yang telah dijalankan, tiada pelajar, guru atau kaki tangan dari pusat tafiz tersebut yang mempunyai sejarah menghadiri perhimpunan Islam Salim. Sehingga kini dapat 6 kes ini, iaitu 3 kes yang merupakan penghuni pangsa puri tersebut dan 3 kes lain di luar kawasan pangsa puri. Mereka telah dikesan melalui tindakan pengesanan kes secara aktif, iaitu Active Case Detection. Kes-kes positif kluster ini adalah merupakan ahli keluarga dan rakan kepada kes pertama yang dikesan. Punca jangkitan kluster ini masih dalam siasatan. Namun besar kemungkinan penularan COVID-19 adalah berkaitan dengan aktiviti kunjung-mengunjung sebelum dan semasa Hari Raya Aidilfitri. Susulan itu, siasatan dan saringan kontak rapat bagi ke-6 kes tersebut telah dijalankan. Setakat ini, seramai 120 orang telah dikenal pasti dan disaring, di mana 6 kes positif telah dikesan, 76 kes adalah negatif COVID-19 dan 38 masih menunggu keputusan. Selain tindakan active case detection yang telah mula dilaksanakan di pangsa puri tersebut, beberapa langkah kawalan penularan jangkitan COVID-19 turut giat dijalankan. Misalnya, pengasinan kontak dan aktiviti pensampelan, aktiviti nyah kuman dan nyah cemar, hebahan pendidikan kesihatan berkaitan dengan pencegahan jangkitan COVID-19 seperti amalan 3W dan elakkan 3S. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan masyarakat bahawa meskipun Syawal dan sambutan Hari Raya Aidilfitri secara lazimnya disambut secara selama sebulan, diadakan rumah terbuka dan perhimpunan secara beramai-ramai, masyarakat masih tertakluk kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di mana ia adalah dilarang sama sekali. Oleh itu, orang ramai digesa supaya elakkan aktiviti kunjung-mengunjung. Kita dapat sama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 sekiranya norma dan kelaziman baru dijadikan satu amalan dan budaya dalam kehidupan seharian kita. Antaranya ialah elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan cara yang dekat.
Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan, elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin. Dapatkan rawatan segera jika bergejala. Duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Orang ramai diseru agar sentiasa amalkan SOP. S ialah syarat-syarat yang ditetapkan di bawah PKPB. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial, diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji ialah 41,491. Bilangan kes yang positif ialah 3,373 iaitu bersama dengan 8.13%. Kes yang masih aktif ialah 174 iaitu 5.16%. Kes yang sembuh ialah 3,166 iaitu 93.86%. Dan kes kematian adalah 33 iaitu 0.98%. Dan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan pada hari ini tiada pertambahan kes. Seterusnya ialah saringan COVID-19 di 407 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 2 Jun 2020. Jumlah tak pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 21,767. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 15,453 bersama dengan 71%. Jumlah kes positif adalah 697 kes iaitu bersama dengan 4.5%. Mereka yang bergejala ialah 97 kes iaitu 13.9%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 600 kes iaitu 86.1%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 391 pasar sehingga 2 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan pemandu yang dikenal pasti ada 41,511. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 32,151 iaitu 77.5%. Jumlah kes yang positif ialah 271 kes iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala ialah 37 kes iaitu 13.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 234 kes bersamaan dengan 86.3%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 360 jagaan warga emas, pusat jagaan warga emas sehingga 2 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 15,861. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 12,974 iaitu 81.8%. Jumlah kes positif ialah 26 kes, 0.2%. Dan mereka yang bergejala ialah 4 kes, 15.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 22 kes bersama dengan 84.6%. Seterusnya dimaklumkan laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 2 Jun 2020 adalah sejumlah 48,773 individu. Mereka telah menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan 38,021 individu telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan jumlah keseluruhan kes yang dikesan positif adalah 523 kes. Iaitu ada pertambahan 15 kes pada hari ini. Di mana 7 kes pulang daripada Mesir, 5 daripada Arab Saudi
dan masing-masing satu kes daripada India, Mexico dan China. So, sedia dimaklumkan jumlah saringan dan ujian ke atas bukan warga negara sehingga 2 Jun 2020 jumlahnya ialah 39,317 individu dan jumlah positif yang dikesan ialah 2,017 kes. Daripada jumlah tersebut iaitu 2,017 kes, 761 masih diasingkan dan diberi rawatan di hospital dan tiada kes yang dirawat di ICU dan bukan warga negara yang melibatkan kematian yang ada 4 kes iaitu bersamaan dengan 0.2%. So, sedia dimaklumkan 4 kluster depo tahanan immigration sehingga 2 Jun 2020. Depo tahanan yang pertama ialah depo tahanan immigration Bukit Jalil. Jumlah sampel yang diambil adalah 1,545. Jumlah kes yang positif adalah 283 melibatkan kesemuanya bukan warga negara. Dan jumlah kes negatif ialah 1,262 dan tiada yang menunggu keputusan. Kadar positif ialah 18.3%. Kluster yang kedua ialah depo tahanan immigration Semenyih. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 1,785. Jumlah kes yang positif ialah 66, melibatkan 65 bukan warga negara dan seorang warga negara. Jumlah kes negatif ialah 1,719 dan tiada yang menunggu keputusan. Kadar positif ialah 3.7%. Depo tahanan immigration Sepang. Jumlah sampel diambil dan diuji 1,477. Jumlah kes positif 60, kesemua dia melibatkan bukan warga negara. Jumlah kes negatif 1,417. Tiada yang menunggu keputusan dan kadar positif ialah 4.1%. Depo tahanan sementara Immigration Putrajaya, jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 101. Jumlah kes yang positif setakat ni ialah 2 dan jumlah kes yang negatif 99. Tiada yang menunggu keputusan, kadar positif ialah 2%. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 2 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah syarikat pembersihan iaitu melibatkan ada pertambahan 2 kes dan jumlah bertambah kepada 28 kes. Yang kedua ialah kluster pedas, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 220 kes. Dan 29 kluster yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Dimaklumkan juga kapasiti harian di 43 makmal COVID-19 sehingga 1 Jun 2020. Kapasiti maksima ialah 29,787 dan jumlah seharian yang ujian yang dilaksanakan ialah 12,242 dan dimaklumkan iaitu bersamaan dengan 41%. Dan maklumat lengkap tidak diterima daripada makmal swasta. Jadi ada lagi maklumat ataupun data-data yang tak dikemukakan oleh makmal-makmal swasta. So, sebenarnya dimaklumkan jumlah keseluruhan sampel dan ujian untuk pesakit sebelum pembedahan iaitu pre-op testing adalah sejumlah 16,934 pesakit dan jumlah pesakit yang positif dikesan adalah 13 pesakit iaitu bersamaan dengan 0.1%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif sampel dan ujian RTK antigen. Setakat ni kita telah melaksanakan 6,320 ujian dan jumlah kumulatif ujian dan dikesan positif adalah 57 kes iaitu bersamaan dengan 0.9%. Dan setakat ini adalah data-data yang dapat kita kongsikan bersama dan saya buka kepada pertanyaan. Silakan. Salam. Dr. Saya Fadli daripada Primesh Study. Soalan saya berhubungan kluster Bangsa Poli Cerah tu. Boleh sahkan ke Bangsa Poli itu di Bangsa Poli Segaria Poli dan adakah dengan pengasihan kluster baru ni adakah Bangsa Poli lain di kawasan Cerah tu dalam kematian? Setakat ni yang kita kena pasti ialah Pangsapuri, satu Pangsapuri yang melibatkan 6 kes positif saja dan kita telah laksanakan saringan dan juga kontak rapat iaitu 120 orang dan 70 kes adalah negatif dan kita masih menjalankan siasatan iaitu active case detection
dan tak ada kes positif lain yang dikesan di Pangsa Puri yang berdekatan. Ada daripada Malaysia TV, soalan saya, how many inmates have tested positive besides the clinic untuk tahanan yang dalam penjara? Setakat ini ada satu kes yang kita telah pindahkan ke depo tahanan immigration di Sebenyih, dan salah satu syarat yang kita sebelum kita masukkan tahanan ataupun OKT ini, orang kena tahan ke immigration depo tahanan tersebut, kita melaksanakan saringan, dan saringan tersebut ternyata positif, dan apabila positif kita akan kenal pasti, iaitu di penjara Sungai Buloh, dan kita masih menjalankan saringan. Dan dianggarkan satu blok tu, iaitu blok berkat yang ada lebih kurang satu sel tu ialah 8 hingga 10 banduan. Jadi kita akan menjalankan saringan kontak rapat kepada kes yang positif tersebut, dan juga kaki tangan. Dianggarkan lebih kurang 800 orang akan disaring. Jadi proses active case detection masih dijalankan di penjara Sungai Buloh. Assalamualaikum Datuk. Amar dari Surat Khabar Desan. Datuk, berdasarkan kenyataan Datuk semalam bahawa kalau negara mampu mencatatkan kes baru sebanyak 2 angka dalam seminggu yang akan datang ni, Datuk akan rekomen kepada Perdana Menteri untuk membuka hampir semua sektor atau lebih banyak sektor termasuk pendidikan dan juga sosial. Soalan saya Datuk, pada waktu sekarang apakah tahap kesediaan negara kita untuk membuka semula semua sektor, mungkin 80-90%? Dan apa SOP baru yang akan dikenalkan oleh SOP kalau lebih banyak restriction lifted? Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, hari ini kita ada 20 kes, iaitu 15 iaitu jangkitan dari luar negara, kes import. Mereka dapat jangkitan di luar negara, tetapi kes penularan tempatan hanya 5 kes saja. Berarti hari ini ialah single digit untuk kita balik. Jadi kalau kita dah berjaya untuk mendapat single digit dan kita jangkakan tak ada peningkatan kes secara mendadak pasca Hari Raya Aidilfitri. Dan dengan itu kalau kita kekal dengan single digit ataupun lower ataupun angka 2 digit, maka kita rasa kita perlu untuk membuka lagi sektor-sektor yang lain, dan apabila kita membuka sektor-sektor yang lain, yang pasti kita perlukan kawalan juga. Kalau kita keluar daripada exit strategi, langsung tiada kawalan dah. Sekarang ni kawalan kita bergantung pada Akta 342. Contohnya kawalan sepadan bergantung pada Akta 342. Dan kawalan penjarakan dan sebagainya, semua kita menggunakan Akta 32, dan kita telah turun kuasa Akta 32 kepada Angkatan Tentera, Polis Diraja Malaysia, Rela dan sebagainya. Jadi dalam segi pemantauan dan pelaksanaan untuk kawalan, kita perlukan Akta 342. Dan mungkin dengan pelaksanaan ni, jadi kita perlu lanjutkan Akta 342 ni supaya kita dapat memantau dan juga pengawasan kita berterusan, tetapi kita membuka lagi banyak sektor supaya kita pastikan semua sektor dibuka, dan kalau semua sektor telah dibuka dan pemantauan kita berjalan dengan baik, masih kita kekalkan 2 digit ataupun single digit, maka kita dah bersedia untuk exit strategy. Yang inilah kita katakan soft landing, iaitu supaya rakyat Malaysia patuh kepada SOP. Dan semalam kita tunjukkan modelan kita, berarti kita tahu rakyat patuh kepada SOP. Tetapi kebimbangan kita di Kementerian Kesihatan ialah pekerja warga asing. Jadi sekarang ni, hari ini kita juga berbincang di majlis ataupun mesyuarat MKN supaya satu jawatan kuasa yang sedia ada akan melihat kepada kepatuhan pekerja warga asing menaiki SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan pelaksanaan itu yang penting. Kalau rakyat Malaysia dan juga pekerja warga asing dapat patuh kepada SOP, nescaya kita dapat tamatkan ataupun putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Datuk, saya Nohayati dari Bernama.
Soalan saya untuk mengenai promosi jualan murah yang diadakan di perniagaan. Benda ni dilihat sebagai salah satu cara untuk menarik pelanggan datang. Jadi apa soalan saya adalah bila pelanggan datang, tempat tu pastinya bersesak-sesak. Jadi adakah SOP dipatuhi? Contohnya kedai barang kemas. Bila pelanggan mencuba barang kemas, adakah kemungkinan jangkitan COVID tu boleh berlaku? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat, kalau kita membuka kepada sektor perniagaan dan sebagainya, isu promosi itu bukan isu promosi. Jadi kalau kita lihat, promosi itu bukan satu isu. Isu ialah kesesakan. Jadi kita kena lihat bagaimana kita dapat menjalankan aktiviti kita dengan mengamalkan penjarakan yang sosial, contohnya 1 meter, dan juga mengurangkan kesesakan. Mungkin dengan cara appointment, mungkin cara online. Jadi kita terbuka kepada inovasi-inovasi yang dapat dikemukakan. Jadi isu ialah bukan isu promosi. Isu ialah isu kesesakan dan juga pengamalan penjarakan sosial yang telah kita sarankan untuk patuh kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kita kena galakkan lagi banyak aktiviti promosi, galakkan banyak aktiviti ekonomi, tetapi dengan syarat patuh kepada SOP, penjarakan, memakai mask dan juga kerap mencuci tangan, dan pastikan elakkan kesesakan ataupun kalau kita berada di ruang yang sempit ataupun ruang yang sesak, yang tu yang kita kena elakkan. Jadi kalau begitu, majikan kena lihat kepada cara kita melaksanakan ataupun menjalankan perniagaan kita. Okey, kalau tak ada lagi soalan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang patuh kepada SOP, dan semoga kita sama-sama dapat meningkatkan lagi kepatuhan kita kepada SOP, dan insya-Allah dengan tindakan kita tu kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di dalam negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bakti penuh setia.